23 Januari anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama Buletin 1.30. SPRM diminta siasat pencerobohan 2 tanah lot milik kerajaan. Juga pelajar tahun 5 maut dirempuh teksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diminta untuk menyiasat berhubung pencerobohan ke atas 2 tanah lot milik kerajaan di Medan Imbi, Bukit Bintang, Ibu Negara. Pegawai Tugas-Tugas Khas 2 kepada Menteri Wilayah Persekutuan Zul Hazmi Sharif berkata 2 lot tanah milik kerajaan itu diceroboh oleh sebuah syarikat yang mendakwa diberi kelulusan oleh individu tertentu dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melalui perjanjian pada 2015 sebelum struktur binaan mula dibina pada 2017. DBKL yang uruskan. DBKL ada buat permohonan kepada PTG untuk mendapatkan hak milik tanah tetapi tidak mendapat kelulusan daripada Jawatan Kuasa Kerja Tanah. Jadi bila tak dapat kelulusan tu, saya rasa PTG rasa tanah tu kekal macam tu lah. Rupa-rupanya DBKL proses juga. PTG tak aware lah berkenaan dengan PTG tak aware lah, saya rasa setakat apa yang berlaku ni PTG kawasan lapang, jadi dia tak aware lah. Beliau yang ditemui di perkarangan bangunan SPRM Putrajaya pagi tadi turut memaklumkan laporan dibuat bagi membolehkan agensi berkenaan melakukan siasatan menyeluruh berkaitan kes tersebut kerana dipercayai wujud penyelewengan dan salah guna kuasa oleh pihak atasan dalam DBKL dan kementerian semasa pemerintahan kerajaan terdahulu. Kedua-dua lot tanah bernombor 568 dan 716 itu pada asalnya merupakan kawasan lapang yang menjadi tapak berniaga sebelum diceroboh untuk pembinaan sebuah bangunan pejabat dan gerai buah-buahan. Menurut Zul Hazmi, antara dokumen yang diserahkan kepada SPRM termasuk kronologi kes, laporan Jabatan Integriti DBKL serta laporan dan notis pemberitahuan untuk mengosongkan tapak oleh Pejabat Tanah dan Galian PTG Kuala Lumpur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM malam tadi menahan seorang kaki tangan awam berjawatan penolong pengarah di sebuah universiti awam di Selangor. Menurut sumber, penahanan dibuat bagi membantu siasatan berhubung kes meminta suapan bernilai RM30,000. Selain lelaki berusia 42 tahun itu, SPRM turut menahan seorang pembantu tadbir kanan berusia 47 tahun. Kedua-dua mereka ditahan di Pejabat SPRM Selangor pada jam 10.45 malam selepas hadir memberi keterangan. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat menerima suapan bernilai lebih RM30,000 daripada pemilik syarikat periklanan sebagai balasan memilih dan mengesyorkan syarikat itu bagi kerja pembekalan dan percetakan di universiti terbabit. Kedua-dua suspek akan disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Difahamkan SPRM juga telah mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Majistret Shah Alam pagi tadi. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur hari ini mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas satu pertuduhan menerima rasuah RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan semula. Semasa sebutan kali pertama kes itu di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Setelah kesnya dipindahkan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi pada 14 Disember 2018. Mahkamah menetapkan 6 hari iaitu pada 2, 3, 4, 9, 10 dan 11 Julai 2019 untuk perbicaraan kes ahli Parlimen Putrajaya berusia 68 tahun itu.
Hakim juga membenarkan permohonan peguam Datuk Tan Hock Chuan yang mewakili Datuk Seri Tengku Adnan supaya mahkamah melepaskan sementara pasport anak guamnya kerana tertuduh mempunyai urusan perniagaan di luar negara, selain mempunyai 2 orang anak yang masih belajar di luar negara. Muhammad Zaini membenarkan pasport diserahkan kepada tertuduh sehingga tarikh sebutan akan datang pada 28 Februari dengan jaminan RM500,000 berserta seorang penjamin. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim tidak membantah permohonan pembelaan berhubung pasport itu. Seorang murid perempuan tahun 5 maut dalam satu kemalangan di Bangsar, Ibu Negara awal pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 7 pagi di Jalan Bangsa menghala ke Jalan Telawi. Menurut saksi ketika kejadian, mangsa membonceng motosikal yang ditunggangi abangnya untuk ke Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya. Apabila tiba-tiba sebuah teksi yang memasuki simpang Jalan Ma'aruf merempuh motosikal terbabit. Mangsa yang tercampak di atas jalan maut di tempat kejadian. Saksi juga memberitahu pemandu teksi berkenaan berjaya ditahan orang ramai. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Seorang pegawai Jabatan Kerja Raya JKR daerah di Pulau Pinang direman 6 hari bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu bernilai lebih RM9,000. Ketua Unit Pentadbiran dan Kewangan berusia 39 tahun itu ditahan petang semalam selepas hadir di Pejabat SPRM Seberang Perai untuk memberi keterangan. Terdahulu, suspek dibawa oleh pegawai SPRM ke Mahkamah Magistrate Georgetown. Perintah reman sehingga Isnin ini dibenarkan Magistrate Muhammad Azam Mat Yusof. Menurut sumber SPRM, siasatan awal mendapati suspek telah mengemukakan 3 tuntutan yang bernilai lebih RM9,000. Ia bagi kerja-kerja percetakan dan peralatan pejabat kepada agensi berkenaan sedangkan khidmat dan peralatan itu tidak dibekalkan. SPRM juga sedang mengesan beberapa lagi individu bagi membantu siasatan kes yang sama. Siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sementara itu, Pengarah SPRM Pulau Pinang, Datuk Wan Ramli Wan Abdullah ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu namun enggan mengulas lanjut. Seorang korporal tentera didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan mencabul anak kandungnya Disember tahun lalu. Tertuduh berusia 30 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Julie Lek Abdullah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mencabul anaknya yang berusia 4 tahun 5 bulan di sebuah rumah di Bandar Baru Putra di Ipoh. Dia didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Naidatul Atirah Azman manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Naidatul Atirah memohon mahkamah untuk tidak membenarkan jaminan kerana tertuduh tinggal serumah dengan mangsa serta ibu mangsa. Ia bagi mengelakkan sebarang kacau ganggu terhadap saksi-saksi pendakwaan. Tertuduh pula memohon mahkamah untuk memberikan jaminan terhadapnya kerana dia masih bertugas. Datuk Julie Lek membuat keputusan tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes 25 Februari ini. Susulan tindakan sebuah syarikat telekomunikasi yang mendakwa mendapat kebenaran menggunakan ucapan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada majlis perasmian projek jalur lebar semalam. Pengerusi Ziddiq Cellular Communications dan Berhad Ziddiq Abdul Rashid Abdul Rahim menegaskan sudah mendapat kebenaran daripada Setiausaha Politik Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebelum membenarkan wakilnya membacakan ucapan itu.
Memetik kenyataannya dalam sebuah portal FMT, Abdul Rashid berkata, pada awalnya mereka telah menerima sepucuk surat rasmi daripada Pejabat Timbalan Perdana Menteri mengenai kehadirannya ke majlis berkenaan. Namun pada saat akhir beliau dimaklumkan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah tidak dapat hadir. Abdul Rashid kemudiannya mendapatkan maklum balas daripada Setiausaha Politik Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengenai Wakil Timbalan Perdana Menteri yang akan hadir sebelum dimaklumkan bahawa bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang juga Timbalan Speaker Dewan Rakyat Abdul Rashid Hasnon akan menggantikan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Bagaimanapun semalam Pejabat Timbalan Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan bahawa tidak pernah memberi kebenaran kepada sesiapa untuk membaca teks ucapannya dan menafikan bahawa sebarang kenyataan yang dibuat menerusi teks berkenaan telah mendapat kelulusan. Jelas Abdul Rashid, setakat ini Setiausaha Politik Datuk Seri Dr. Wan Azizah Romli Ishak masih belum memberi sebarang kenyataan mengenainya. Pada Majlis Pra-Pelancaran Projek EMIIG di Subang semalam, ucapan Datuk Seri Dr. Wan Azizah dibacakan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Ucapan menyatakan Malaysia bakal memiliki platform infrastruktur generasi kelima 5G pertama di Asia Tenggara yang menawarkan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi paling murah dan terpantas menerusi projek jalur lebar berkelajuan tinggi EMIIG. Mubawa Teknologi Sedang Berhad, unit di bawah Mubawa Group yang berpusat di Jerman, menyumbang 4 sistem bersepadu otomasi bernilai RM200,000 kepada 4 institusi pengajian tinggi. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, langkah itu menunjukkan syarikat multinasional besar seperti Mubawa memberi tindak balas positif terhadap permintaan pihak berkuasa untuk merapatkan jurang kemahiran antara pengetahuan industri terkini dan sukatan pelajaran universiti. So by bringing and creating this platform through MIDA, so we are actually creating a scenario where the university and the higher institution of higher learning will work more closely with the industry. So that will make our graduates more relevant in terms of skill sets. Terdahulu berlangsung majlis penyampaian unit-unit contoh itu siang tadi. 4 institusi pengajian tinggi tertera juga akan menerima latihan selama kira-kira 40 jam serta sokongan untuk pengembangan peralatan termasuk teknologi pemprosesan imej atau penglihatan atau penambahbaikan lain mengikut keperluan mereka. Sementara itu, lebih banyak inisiatif serupa dicangka dilaksanakan tahun ini dan diperluaskan ke sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Standard Chartered menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia tumbuh pada kadar 4.9% bagi tahun 2019 berbanding unjuran 4.7% bagi 2018. Permintaan konsumer dijangka kekal pemacu utama disokong pasaran buruh yang sihat, perubahan rejim cukai serta rebate cukai yang menggalakkan serta peningkatan gaji minima. But why my headline growth forecast is still higher, I attribute it to a couple of one-off factors, mainly with the mining supply disruption that we saw last year. If that is resolved this year, right? Because it's not a demand issue, it was a supply issue. If that is resolved, I would expect that to add to growth, and also from the huge amount of tax rebates, which is close to about 2.5% of GDP. Why do I say that? Meskipun dengan sentimen konsumer yang lemah susulan ketidaktentuan ekonomi global, kata beliau pulangan balik cukai akan menyumbang sekurang-kurangnya 0.1% kepada pertumbuhan KDNK negara. Secara amnya, para ekonomi mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia sekitar 4.6% setakat ini. Dalam pada itu, nilai mata wang ringgit diunjuk kekal neutral pada lingkungan antara 4.1 dan 4.3 berbanding dolar Amerika bagi tahun ini. Minat mendalam terhadap kuda menjadi pendorong utama seorang gadis Finland datang ke Malaysia. Pernah bekerja di Australia dan New Zealand, Laura Marie memilih Malaysia sebagai negara Asia pertamanya kerana suasana di sini cukup aman. Selain dapat mengajar masyarakat tempatan menunggang kuda secara sukarela, beliau juga belajar penjagaan kuda mengikut cuaca di Malaysia.
Laura Mari, 23 tahun, memilih untuk bekerja secara sukarela di Malaysia melalui portal sesawang atas talian. Selepas mengkaji mengenai Malaysia dan kandang kuda di Rembau ini, beliau tertarik dan ingin tahu bagaimana cara penjagaan kuda di Malaysia kerana cuaca yang berbeza di negara pernah dilawatinya. I just wanted to come and see how is horse riding in Malaysia, and because the weather is different, so you have to take care of the horses many, like, a little bit different way than in Finland. In Finland, the concern is to keep horses warm, and here you have to make sure that the horses are not too hot, keeping them cool. Laura pernah bekerja di Australia sebagai seorang pemandu pelancong dan pernah bekerja di ladang kuda di New Zealand. Pada awalnya, beliau mahu menetap di Rembau selama sebulan. Namun, suasana kampung yang nyaman membuatkan Laura enggan pulang dan mahu menetap lebih lama. Pemilik ladang kuda Rembau, Cape Cavalho Zarina Ismail dan suami Naslan Jajuli atau lebih mesra dikenali sebagai Wak mengalu-alukan kedatangan. Laporan antarabangsa. 3 lelaki dan seorang remaja didakwa merancang serangan bom di sebuah komuniti kecil Islam di New York, Amerika Syarikat. Keempat-empat suspek itu dikenakan pertuduhan jenayah kerana memiliki bom serta senjata buatan sendiri. Kesemua mereka merancang serangan ke atas bandar Islamburg yang terletak di barat pergunungan Catskill. Komplot serangan terbongkar berikutan maklumat daripada seorang pelajar yang terdengar perbualan remaja terbabit ketika di Sekolah Akademi Odyssey yang terletak di Greece, New York. Menurut Ketua Polis Greece, Patrick Pelan, bahan letupan dan senjata api seperti senapang ditemui di rumah remaja itu. Islamburg yang diasaskan seorang ulama Pakistan pada tahun 80-an menjadi sasaran teori konspirasi yang melabel kawasan tersebut sebagai kem latihan pengganas. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih enggan menamatkan penutupan separa kerajaan yang kini memasuki hari ke-32. Presiden berkenaan berterusan menyalahkan pihak Demokrat kerana enggan meluluskan dana untuk pembinaan tembok di sempadan Amerika Syarikat Mexico. Trump melancarkan penutupan separa kerajaan pada 22 Disember lalu sebagai langkah menekan Parti Demokrat meluluskan dana $5.7 bilion Amerika untuk pembinaan tembok sempadan. Keengganan kedua-dua pihak untuk mengalah mengakibatkan sekurang-kurangnya 800,000 kaki tangan persekutuan seluruh negara itu tidak dibayar gaji. Terdahulu, kompromi Trump menawarkan tempoh perlindungan lanjut untuk golongan yang memasuki secara haram ketika kanak-kanak dan pemegang status perlindungan sementara. Namun, tawaran itu dipandang sepi Demokrat yang menuduh Presiden berkenaan menjadikan rakyat Amerika Syarikat sebagai tawanan. Seorang penumpang yang mabuk cuba merampas sebuah pesawat penerbangan domestik yang menyebabkan juruterbang terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di bandar Khanty-Mansiysk, Rusia. Penumpang lelaki warga Rusia itu mendesak juruterbang pesawat tersebut mengubah haluan ke Afghanistan. Media Rusia menyiarkan rakaman video menunjukkan seorang lelaki ditahan sekumpulan pegawai bertopeng yang lengkap bersenjata di dalam pesawat itu. Jawatan kuasa siasatan Rusia berkata, lelaki tidak dikenali itu ditahan dalam keadaan mabuk. Suspek mendakwa memiliki senjata dan cuba memecah masuk ke dalam kokpit semasa penerbangan. Pesawat Aeroflot Su-1515 itu sedang dalam perjalanan dari Surgut di barat Siberia ke Moskow. Kini siasatan jenayah sedang dilakukan susulan kejadian itu. Emiliano Sala dari Argentina, pemain baru klub Liga Perdana Inggeris Cardiff City, dikuatiri terkorban selepas pesawat ringan dinaikinya hilang ketika merentasi Selat Inggeris. Sala terbang ke Cardiff menaiki pesawat berkenaan yang kemudian hilang daripada radar sekitar 20 km ke utara Guernsey. Kenyataan daripada Polis Guernsey berkata juruterbang pesawat berkenaan memohon kebenaran untuk terbang rendah sebelum pusat kawalan udara di Guernsey terputus hubungan. Pihak berkuasa Perancis mengesahkan seorang penumpang lain turut dikatakan bersama dengan pemain 28 tahun itu.
Selepas pencarian ditangguhkan akibat angin kuat, 2 helikopter, 2 kapal terbang dan sebuah bot penyelamat menyambung usaha untuk mencari pesawat berkenaan pagi tadi. Setakat ini usaha mencari sudah meliputi kawasan melebihi 2,590 km persegi. Bapa Salah Horacio memberitahu stesen televisyen Argentina C5N yang dia hanya mengetahui perkara itu melalui laporan media. Penyanyi Chris Brown yang ditahan di Paris, Perancis sudah dibebaskan dari tahanan polis selepas disyaki terbabit dalam kes rogol. Bagaimanapun, Pejabat Pendakwa Raya Perancis berkata pihak polis masih menyiasat kes berkenaan. Menurut majalah Closer yang melaporkan berita penahanan itu, ia mendedahkan Brown, pengawal peribadi dan rakannya ditahan. Difahamkan seorang wanita berusia 24 tahun menuduh mereka merogolnya di Hotel Mandarin Oriental di Paris pada 15 Januari lalu. Menurut majalah itu, wanita berkenaan berkata beliau bertemu dengan seorang lelaki di sebuah kelab malam di Paris pada hari kejadian. Namun, Brown dalam ejennya enggan memberi sebarang kenyataan mengenai laporan terbabit. Awal minggu ini, penyanyi itu berada di ibu kota Perancis bagi menghadiri satu pertunjukan fashion. Sukan. Bagi memantapkan latihan para atlet yang akan mula menyertai kelaikan Sukan Olimpik Tokyo 2020 tahun ini, Majlis Sukan Negara MSN sudah mula mengatur strategi. Bersama dengan Persatuan Karate Malaysia MAKAF, atlet harapan negara Shakila Salni Jeffrey Krishnan akan dihantar berguru selama 3 bulan di Amsterdam, Belanda. Karate antara sukan baru yang disenaraikan dalam Olimpik Tokyo menyaksikan Malaysia menaruh harapan untuk meraih emas pertama Olimpik dalam sukan itu. Menurut Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, semua program berkenaan adalah persetujuan secara bersama antara MAKAF, pihaknya dan Shakila. 4 atlet iaitu Shakila, Prem Kumar Selvam, A. Somanroy dan P. Maduri dilihat mampu melayakkan diri ke Olimpik. Kelebihan Shakila adalah boleh bertanding di kejohanan bertaraf karate satu Liga Premier untuk memungut mata yang lebih besar. Namun 3 lagi atlet perlu bersaing di kejohanan kategori Siri A untuk membolehkan mereka beraksi di Liga Premier. Penguntan mata itu penting buat keempat-empat atlet kerana hanya yang berada di ranking 50 terbaik dunia tahun depan mampu beraksi di kejohanan dunia dan kejohanan Asia untuk memburu slot ke Olimpik 2020. Untuk permulaan latihan intensif fasa 1 ini, MAKAF dan MSN bersetuju menghantar Shakila ke Amsterdam pada bulan Februari sebelum dia menyertai kejohanan Liga Premier di Dubai pada 15 hingga 17 Februari dan kemudian akan bersama 3 atlet lain mengambil bahagian di kejohanan Siri A di Salzburg, Austria pada 1 hingga 3 Mac. Shakila akan menjalani latihan bersama sebuah kelab di Amsterdam dan juga atlet kebangsaan Belanda. Ke perkembangan bola sepak Piala Asia UAE 2019. Korea Selatan dan Qatar melengkapkan 2 slot terakhir ke suku akhir selepas menewaskan lawan masing-masing pada aksi pusingan kedua semalam. Korea menyingkirkan Bahrain 2-1 sementara Qatar menewaskan Iraq 1-0. Korea Selatan yang diperkuat pemain Tottenham Hotspur Son Heung-min terpaksa bertarung hingga ke masa tambahan untuk menewaskan Bahrain 2-1. Korea hanya berjaya memecah kebuntuan 2 minit sebelum rehat selepas hantaran Lee Yong yang ditepis penjaga gol dimanfaatkan Hwang Hee-chan untuk meraih gol pertama pasukannya. Bersambung babak kedua, Bahrain berusaha menembusi benteng lawan namun gagal menemui penyudah. Ketika permainan berbaki 13 minit, Bahrain menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Al-Rumaihi. Terikat 1-1 tamat 90 minit, perlawanan diheret ke masa tambahan. Dan tandukan Kim Jin-soo di penghujung babak pertama masa tambahan menyelamatkan juara 2 kali itu daripada menjadi mangsa kejutan pasukan di ranking ke-113 dunia. Sementara itu, Korea Selatan akan bertemu Qatar di peringkat suku akhir nanti selepas Qatar menyingkirkan Iraq dengan gol tunggal 1-0. Aksi kedua-dua pasukan ini nyata berlangsung sengit dengan cubaan berbahaya dilakukan di kawasan gawang lawan masing-masing.
Namun tanpa jaringan pada babak pertama, Qatar bangkit memperkemas serangan. Iraq terus kental bertahan dengan serangan tidak henti dari lawan. Bagaimanapun minit ke-62, Arawi berjaya memecah kebutuhan gol dengan jaringan tunggal perlawanan, sekaligus membawa Qatar ke peringkat suku akhir. Terus ikuti perkembangan berita terkini Bulletin TV3 di platform media sosial kami. Mengakhiri Bulletin 1.30 hari ini, saksikan Transformer ini yang beraksi di Jalan Bogota. Teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.